Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ubah Suai 1,5 juta ringgit Malaysia bangunan ditapah sebab kawasan menteri. Perbadanan Pembangunan Sumber Manusia HRD Corp membelanjakan 1,5 juta untuk mengubah suai pusat komuniti di Tapah, Perak kerana ia berada di kawasan Parlimen Menteri Sumber Manusia ketika itu, M. Saravanan. Perkara itu didedahkan Ketua Eksekutif HRD Corp, Shahul Hamid Shaikh Daud, yang memberi keterangan sedemikian kepada jawatan kuasa kira-kira awam PAC Parlimen. Dalam laporannya yang disiarkan semalam, PAC menyatakan Shahul berkata sebab lain adalah untuk berkhidmat kepada masyarakat orang asli di kawasan itu. Dia berkata bangunan berkenaan telah diubah suai untuk dijadikan kemudahan pembelajaran dan pembangunan untuk orang asli kerana mereka tidak mempunyai internet di kawasan kediaman mereka. Bagaimanapun, apabila didesak oleh ahli PAC Sim Zezin PKR Bayan Baru, Shahul mengakui Tapah dipilih kerana ia adalah kawasan menteri ketika itu. Sim juga menyatakan bahawa dengan 1,5 juta ringgit Malaysia adalah mungkin untuk membeli 3 lot kedai di Tapah dan bukannya mengubah suai hanya satu pusat komuniti. Sim berkata, jadi anda ingin membuka pusat komuniti untuk melatih orang asli yang mana merupakan perkara yang baik. Mengapa tidak melakukannya di Tanjung Malim yang ada ramai orang asli? Mengapa tidak di Cameron Highlands atau mungkin di Bera? Kubang Pasu terdapat ramai orang asli di sana. Mengapa tidak melakukannya di sana? Shahul menjawab, sudah tentu tuan, jika ada bajet kami akan buat di tempat itu pada masa yang akan datang. Sim membalas lagi, tetapi sebab utama adalah kerana sudah tentu menteri juga adalah sebahagian daripada sebab itu. Dan Shahul menjawab kembali, ya, menteri dari Tapah. Jika ada bajet yang dibenarkan dan ada keperluan, kita juga boleh buat di tempat lain. Tidak ada masalah, tuan. Keterangan Ketua Pegawai Operasi HRD Corp Arif Farhan Dos juga menunjukkan bahawa pusat di Tapah mungkin merupakan projek pilihan raya. Dia berpendapat ia tidak diperlukan kerana HRD Corp sudah mempunyai pejabat di Ipoh dan HRD Corp telah pun menjalankan program di Tapah selama 2 tahun sebelum ini tanpa memerlukan bangunan. Saya diberi 6 bulan untuk memastikan bangunan itu siap dan boleh dirasmikan oleh menteri sebulan sebelum pilihan raya, katanya. Arif yang turut tidak bersetuju dengan kos yang besar itu berkata, perbelanjaan itu terlalu tinggi kerana membabitkan ciri mahal. Kami mempunyai skrin berharga RM100,000 setiap satu. Jadi 2 daripada skrin itu berada di Tapah yang kita tidak gunakan hari ini, katanya. Menjawab perkara itu hari ini, Saravanan berkata HRD Corp membuat keputusan sendiri mengenai pengubahsuaian di Tapah. Terdapat keperluan untuk menyokong masyarakat orang asli dengan kemudahan pembelajaran dan pembangunan. Bagaimanapun, keputusan mengenai tempat untuk menumbuhkan pusat itu, skala pengubahsuaian dan perbelanjaan kewangan dibuat sepenuhnya oleh lembaga HRD Corp, kata Saravanan kepada MFT. Pembelian hartanah bermasalah.
PSC juga mendapati bahwa HRD Corp terlibat dalam urus niaga hartanah bermasalah lain. Salah satunya adalah pembelian bangunan Menara Ikhlas pada 2020 di Putrajaya yang menelan belanja 202,5 juta ringgit Malaysia. Cadangannya adalah untuk menjadikannya ibu pejabat HRD Corp. PSC dimaklumkan bahwa HRD Corp membayar sebuah agensi hartanah deposit yang terlalu tinggi sebanyak 120 juta ringgit Malaysia, jauh lebih tinggi daripada 10% konvensional, tetapi perjanjian itu akhirnya dibatalkan. Bekas ahli lembaga pengarah Rohaidini Abdul Qadir memberi keterangan bahwa dia mendesak pembatalan itu karena pemilikan belum dipindahkan walaupun selepas hampir 2 tahun. Saya tidak setuju untuk meneruskan pembelian dan mencadangkan HRD Corp meminta pembayaran balik deposit dengan faedah, kata Rohaidini yang juga pembantu bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Deposit itu dipulangkan pada Februari 2023 bersama dengan faedah kira-kira Rm3 juta. Dua lagi pembelian hartanah di Kota Kinabalu, Sabah dan Bangsar South di Kuala Lumpur juga ditandakan sebagai bermasalah. Rosli Yaakob, ahli lembaga pengarah yang mewakili Kementerian Keuangan, memberi keterangan pada 23 November 2022. Ahli lembaga pengarah meminta untuk menandatangani pernyataan arm's length transaction urus niaga tulus berhubung pembelian 16 juta ringgit Malaysia di Kota Kinabalu tanpa sebarang butiran perjanjian itu karena ia telah pun diluluskan oleh panel pelaburan. Arm's length transaction bermakna pembeli dan penjual bertindak untuk kepentingan mereka sendiri dan tidak tertakluk dengan tekanan yang tidak wajar antara satu sama lain. Rosli berkata dia membantah pembelian itu, tetapi diberitahu oleh Setiausaha Syarikat bahwa hanya kelulusan panel pelaburan diperlukan yang tidak dipersetujui karena percaya lembaga itu mempunyai tugas fidusiari dan boleh memaksa panel pelaburan memberikan butiran pelaburannya. Tetapi YB pembelian hartanah tidak pernah dibawa kepada board lembaga pengarah. Saya cakap sekali lagi, register dalam ini tidak pernah dibawa kepada board. Tidak pernah, katanya. Misteri 154 juta ringgit Malaysia. Begitu juga sebuah bangunan 6 tingkat di Bangsar South bernilai 154 ringgit Malaysia juta telah dibeli pada 2017 tanpa kelulusan lembaga pengarah. Malah PSC tidak dapat menentukan siapa yang menandatangani pembelian besar itu. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Elanjelian Venugopal berkata ia bertujuan untuk dijadikan ibu pejabat HRD Corp, tetapi ia tidak pernah berlaku karena ia menjadi isu kontroversi. Lembaga-lembaga tidak meluluskan pembelian bangunan itu, katanya memberi keterangan, sambil menambah bahwa Ketua Pegawai Eksekutif mempunyai kuasa untuk meluluskan pembelian sedemikian secara unilateral. Bagaimanapun, katanya, terdapat kekeliruan mengenai siapa yang meluluskan pembelian Bangsar South. Terdapat banyak perkara yang diluluskan pada masa itu yang agak meragukan, katanya. Elanjelian yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif dari Julai 2018 hingga April 2020 berkata SPRM sedang menyiasat pembelian Bangsar South dan telah mengambil keterangannya. Dia mendakwa terdapat syak wasangka rasuah 10 juta ringgit Malaysia terlibat dalam pembelian itu, tetapi tindakan SPRM tiba-tiba dihentikan.
Bila kerajaan tumbang, tindakan pun terhenti. Tetapi saya melihat dokumen itu karena mereka sedang menemu bual saya, pegawai SPRM, kira-kira 10 juta ringgit rasuah terbabit, kata bekas naib presiden Khazanah Nasional itu. Pada 2017, ketua pegawai eksekutifnya ialah CM Vignasarvaran Jayendran yang berkhidmat dari Jun 2010 hingga Jun 2018, manakala Menteri Sumber Manusia ialah Richard Rayot. Laporan PSC diterbitkan pada hari yang sama dengan laporan Ketua Audit Negara yang juga termasuk audit HRD Corp. Ketua Audit Negara Wan Suraya Wan Muhammad Rodzi mencadangkan kementerian merujuk HRD Corp kepada agensi penguatkuasaan selepas audit tidak memuaskan. Menteri Sumber Manusia Steven Sim hari ini berkata menteri itu akan menyerahkan laporan itu kepada SPRM untuk siasatan.